Salam sejahtera dan salam mekah di hati. Kepada pensyarah saya, Puan Azibah binti Barnum dan rakan-rakan sekalian. Kami adalah kumpulan tiga yang terdiri daripada Ferdinand Ng Chun Kiat, Lim Kai Chuen dan Yong Shuk Eun. Dan hari ini kami ingin membentangkan tentang kerja khusus kedua GPM 1083 Pendidikan Moral. Soalan kami adalah dalam kumpulan, kenal pasti satu isu moral yang terdapat dalam keratan akhbar daripada senarai di bawah, iaitu pencemaran alam sekitar, penyalahgunaan teknologi, seksualiti, mengambil nyawa dan diskriminasi. Soalan yang dipilih oleh kumpulan kami adalah diskriminasi. Ini adalah tajuk kami, iaitu diskriminasi. Pengenalan diskriminasi adalah diskriminasi merupakan perlakuan membeza-bezakan sesuatu hal kerana keturunan, warna kulit dan lain-lain. Sebagai contoh, kumpulan A tidak akan bergaul dengan kumpulan B kerana mereka berbeza daripada segi warna kulit, jantina dan faktor-faktor yang lain. Terdapat 6 jenis diskriminasi, iaitu diskriminasi jantina yang terdiri pada lelaki dan perempuan ataupun seksualiti yang berbeza, contohnya LGBT. Kedua adalah diskriminasi umur. Sebagai contoh, orang tua sering didiskriminasi apabila mereka mencari kerja dan orang yang terlalu muda juga diskriminasi bila mereka mencari kerja kerana mereka dilihat sebagai tiada pengalaman. Ketiga adalah diskriminasi kesihatan, iaitu mereka akan diskriminasi orang yang mempunyai kecacatan daripada segi fizikal atau mental. Sebagai contoh, orang yang tiada kaki, tiada tangan atau mempunyai autism. Diskriminasi keempat ialah diskriminasi ras atau dikenali sebagai diskriminasi etnik. Sebagai contoh, etnik-etnik yang berbeza tidak akan bergaul sesama sendiri dan hanya akan bergaul dalam kawasan mereka sendiri, iaitu etnik mereka sendiri. Diskriminasi kelima adalah diskriminasi agama. Walaupun semua agama menyuruh penganut-penganut mereka untuk hidup bersama dan hidup dalam keadaan yang aman, tetapi disebabkan agama yang berbeza, masalah-masalah juga akan berlaku dan diskriminasi akan tercetus. Jenis diskriminasi yang terakhir iaitu diskriminasi kaum. Diskriminasi kaum adalah salah satu diskriminasi yang paling jelas dan yang termuncul di Malaysia. Contohnya, orang Melayu tidak bergaul dengan orang Cina, manakala orang Cina tidak bergaul dengan orang India dan orang India tidak bergaul dengan orang Melayu. Ini akan mengakibatkan perpecahan belah antara kaum di Malaysia. Isu-isu diskriminasi kaum. Ini adalah isu pertama dalam pembentangan kami, iaitu isu ini berlaku antara kaum Cina dan kaum Melayu disebabkan isu budaya kaum Cina yang menggantungkan tanglong sebagai dekor di sekolah. Ini pelajar-pelajar Cina di sekolah Melayu ni telah menggantungkan tanglong-tanglong yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Dan mereka telah dihentikan oleh pelajar-pelajar Melayu kerana mereka berasa bahawa ini adalah sesuatu yang tidak senonoh. Dan ini telah mewujudkan konflik antara dua kaum ini. Isu kedua adalah isu ini berlaku disebabkan kerajaan hendak memasukkan tulisan Jawi ke dalam silibus sekolah rendah di seluruh negara. Ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati daripada Tongsong, iaitu sesuatu persatuan yang melindungi hak-hak sekolah rendah berbangsa Cina yang berpendapat bahawa tulisan Jawi adalah hal agama dan tidak boleh dicampurkan ke dalam pendidikan. Hal ini juga dimarak-marakkan oleh ahli-ahli politik di seluruh negara dan yang menunjukkan diskriminasi agama dalam negara Malaysia. Ini adalah sasaran yang untuk pembentangan kami, iaitu meningkatkan tahap kesedaran orang awam tentang pentingnya menghormati hak orang lain. Selain itu,
brosur kami juga ingin menanam nilai rasional dalam kalangan golongan masyarakat supaya negara Malaysia akan menjadi aman dan tiada masalah diskriminasi akan berlaku seperti diskriminasi agama dan diskriminasi kaum. Sekarang adalah kepentingan. Apakah kepentingan untuk mengelakkan diskriminasi? Jika diskriminasi dielakkan, negara akan menjadi aman dan damai. Selain itu, semua kaum dan agama dapat bekerjasama untuk mengembangkan dan memajukan negara. Dan ketiga, adalah untuk elakkan isu-isu yang sensitif berbangkit supaya rusuhan seperti yang berlaku pada 13 Mei tidak akan ulang sekali lagi. Selamat sejahtera kepada Puan Azibat dan seterusnya saya akan meneruskan pembentangan tentang punca berlakunya diskriminasi. Okay. Dalam kes diskriminasi ini terdapat 4 punca. Yang pertama ialah sesetengah budaya tidak dapat diterima oleh kaum lain. Dan yang kedua ialah setiap kaum mempunyai bahasanya sendiri, terutamanya bagi negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan setiap kaum mempunyai bahasa sendiri dan mereka akan menggunakan bahasa mereka dalam pertuturan harian mereka. Dan seterusnya ialah perbezaan bahasa akan menimbulkan prasangka antara kaum kerana bahasa bukan semua kaum memahami bahasa kaum lain. Dan yang keempat, bagi punca berlakunya diskriminasi ialah tidak memahami adat istiadat kaum dan agama orang lain. Dan ini merupakan perbuatan yang sangat berbahaya kerana mungkin perbuatan anda akan menyebabkan kemarahan oleh orang lain akibat akibat membuat kesalahan atas adat istiadat atau agama kepada kaum lain. Dan seterusnya, saya akan sambung dengan kes diskriminasi terhadap kaum terhadap individu, masyarakat dan negara. Dan brosur kami adalah tujuan untuk meningkatkan kesedaran rakyat. Dan jika kes ini berlaku, kesan kepada individu ialah pergaulan antara individu akan menjadi susah dan mudah mewujudkan pergaduhan antara rakyat di Malaysia. Dan individu akan sentiasa berasa tidak puas hati kerana mendapat layanan yang tidak sama dan tidak adil. Dan dengan saban hari kan kebanyakan orang parlimen telah mengatakan orang Melayu lebih kaya daripada orang Cina, dan adakah anda bersetuju dengan pandangan ini? Dan seterusnya, bagi kesan kepada masyarakat ialah masyarakat akan menjadi porak-poranda kerana hubungan antara satu sama lain menjadi rentak dan jurang. Serta ini disebabkan masyarakat tidak mempercayai antara satu sama lain. Dan akibatnya akan menyebabkan pergaduhan dan konflik sering berlaku antara kaum yang berbeza. Sebagai contoh, jika masyarakat tidak mempercayai antara satu sama lain, mereka tidak akan bergaul dengan lebih jelas dan dalam aktiviti perbualan harian mereka. Dan seterusnya, kesan kepada negara. Jika kes diskriminasi ini tidak dapat dikawal, ekonomi negara akan merosot kerana rakyat tidak bekerja sama untuk memajukan negara. Dan seterusnya, keselamatan dan keamanan negara akan terjejas seperti peristiwa yang pernah berlaku, krisis 513. Dan negara akan dipandang hina dan dipandang rendah oleh negara asing, dan ini akan menyebabkan negara asing tidak mahu bekerjasama dengan negara kami. Dan dari segi rumusan pula, diskriminasi kaum telah banyak membawa keburukan kepada kami, dan ini harus dielakkan di semua negara, terutamanya negara yang terdiri daripada pelbagai kaum. Rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum seperti Malaysia, Pakatan Bersama Teguh, Bercerai Rubuh. Dan setiap isu perlu ada cara penyelesaiannya.
Dan penyelesaiannya kepada isu diskriminasi ini ialah menurut Sairo Mitzan, itu caranya ialah mengharamkan ucapan berunsur kebencian selaras dengan dimanya yang menyatakan bahawa tiada justifikasi untuk diskriminasi kaum baik secara teori maupun amalan. Ini juga merupakan cara yang sangat penting yang kami telah memasukkan dalam risalah kami. Dan seterusnya, menurut Nur Azuki, masyarakat perlu menyokong kerajaan dalam tindakan menguatkuasakan kedaulatan undang-undang dan mengelakkan secara aktif perpaduan negara dengan mengambil tindakan segera terhadap kenyataan pembakar. Dan ini merupakan cara yang sangat penting kerana masyarakat hendaklah memberi kerjasama kepada kerajaan dalam menyokong dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti atau kempen yang dianjurkan oleh kerajaan. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Seterusnya, nilai-nilai moral yang patut diamalkan. Terdapat dua nilai yang perlu diamalkan ialah nilai relatif dengan nilai mutlak. Untuk nilai relatif, kaum-kaum di Malaysia harus mengamalkan nilai relatif ini supaya boleh mengamalkan agama masing-masing dengan bebas berdasarkan undang-undang. Seterusnya ialah nilai mutlak. Hidup dalam keamanan walaupun berbilang bangsa dan agama merupakan satu amalan yang baik. Kedua-dua nilai ini adalah elemen yang sangat-sangat penting dalam Malaysia kerana Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada rakyat-rakyat yang berbilang kaum dan juga berbeza daripada aspek budaya dengan bahasa dan warna kulit dan sebagainya. Maka kita haruslah sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain supaya kita tidak berlaku konflik atau pergaduhan. Seterusnya ialah video risalah kumpulan kami. Kami ialah kumpulan ketiga. Ini ialah muka depan risalah kami. Ini ialah isi kandungan. Dan ini ialah contoh-contoh. Ini ialah seluruh isi kandungan. Dan sini kami telah mencari isu pertama, isu kedua dengan definisi dan tentang diskriminasi. Ini ialah contoh yang cari dari laman web dengan menggunakan Google Form. Sasaran dan kepentingan juga terdapat dalam risalah ini. Ini adalah puncak kesan diskriminasi dan contoh-contoh kes diskriminasi. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah gambar-gambar risalah. Ini ialah gambar saya yang sedang memegang risalah kami. Ini adalah saudara Lim Kai Chuan yang telah banyak berkorban untuk menghasilkan tugas ini. Ini adalah saudara Yong Shen En yang juga telah berkorban banyak untuk menghabiskan kerja khusus ini. Dan risalah kami telah dibaca oleh
kawan-kawan kita. Risalah kami juga boleh dilipat menjadi bentuk ini supaya lebih mudah untuk dipegang, dibaca dan juga disimpan. Ini adalah rujukan-rujukan yang telah kami guna untuk menghabiskan kerja khusus kami. Sekian, terima kasih.